3, 2, 1. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buat yang kami hormati ialah Profesor Madya Dr. Imawani binti Osman selaku pensyarah subjek GM-JAJ 2013 iaitu Perlembagaan Malaysia. Saya Muhammad Arsyad bin Bajo bernombor matriks 302575 dan rakan kumpulan saya adalah Muhammad Syahrizan bin Iskandar bernombor matriks 302661. Kumpulan kami akan membuat pembentangan berkenaan dengan tajuk Hak Kebebasan Bersuara di Malaysia. Apakah itu hak kebebasan bersuara di Malaysia? Sebelum kami meneruskan pembentangan kami, izinkan saya menerangkan mengenai isi kandungan di dalam pembentangan kami. Di dalam pembentangan kami ini, isi kandungannya pertama, kami akan menerangkan mengenai pengenalan hak kebebasan bersuara di Malaysia. Yang kedua adalah objektif, yang ketiga adalah metodologi, yang keempat adalah dapatan kajian, yang kelima adalah perbincangan pelaksanaan hak kebebasan bersuara di Malaysia, yang keenam adalah isu-isu yang berkaitan, yang ketujuh adalah analisis kekuatan dan kelemahan, yang seterusnya adalah analisis cadangan pelaksanaan hak kebebasan bersuara di Malaysia, dan yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Saya teruskan dengan pembentangan yang pertama. Mengenai pengenalan, apakah itu hak kebebasan bersuara di Malaysia? Hak kebebasan bersuara di Malaysia ini terkandung di bawah perkara 10-1-E Perlembagaan Persekutuan Malaysia, iaitu menjamin hak setiap warga negara untuk bercakap dan menyatakan pendapat. Apa saja pendapat yang ingin disuarakan di dalam perkara 10-1-E ini boleh terpakai di dalam hak kebebasan bersuara. Dari segi sifat dan hak, ianya adalah tidak bersifat mutlak, bahkan pelaksanaannya tertakluk kepada sekatan perundangan demi memelihara ketenteraman awam dan kedaulatan negara. Dari segi keseimbangan kritik, ianya perlu ada imbangan antara hak individu dengan kepentingan kolektif, iaitu keselamatan nasional. Namun dari segi cabaran era digital ini, media sosial kini menjadi medan utama penyampaian pendapat. Namun harus diingat ianya adalah berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan jika ianya menyentuh sensitivity 3R. Apakah itu 3R? 3R adalah yang pertama adalah agama, yang kedua adalah bangsa, dan yang ketiga adalah institusi beraja. Namun dari segi matlamat utamanya, ianya memastikan kebebasan bersuara menjadi tunjang demokrasi tanpa menggugat struktur keharmonian masyarakat majmuk di Malaysia. Seterusnya adalah berkenaan dengan objektif pelaksanaan kajian. Objektif pelaksanaan kajian kumpulan kami yang pertama adalah untuk menilai tahap kefahaman responden terhadap kerangka perlembagaan. Yang kedua adalah untuk menganalisis dinamika berkenaan dengan kebebasan bersuara dalam era media baharu. Dan yang terakhir sekali ialah untuk menilai impak isu sensitif dan keberkesanan tindakan perundangan. Seterusnya berkenaan dengan metodologi. Dalam sudut konteks metodologi, kajian kes pelaksanaan hak kebebasan bersuara, kami menggunakan pendekatan sebanyak dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kajian kuantitatif. Ianya merupakan instrumen soal selidik, iaitu soal selidik digital menggunakan platform Google Form. Yang kedua, kami menggunakan kajian pelbagai artikel, iaitu kualitatif, dengan menganalisa dokumen
dan peruntukan pelembagaan dan kes-kes perundangan yang berkaitan serta pelbagai kajian mengenai artikel. Okey, kajian ini mengaplikasikan kaedah campuran iaitu mixed methods yang mana ianya menggabungkan pendekatan kuantitatif dan juga kualitatif. Okey, reka bentuk penelitian ini dipilih bagi membolehkan kami mengkaji dan mengintegrasikan data statistik bersama huraian deskriptif yang lebih mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrizan bin Skandar, nomor matriks 302661 akan meneruskan pembentangan kumpulan kami. Slide seterusnya berkenaan demografi. Berdasarkan hasil kajian kami, kami dapati umur yang berrespon antara lingkungan umur 35 tahun hingga 44 tahun. Manakala jantina responden pula iaitu 31 orang perempuan dan 21 orang lelaki. Jawatan responden pula menjawat awam seramai 17 orang, swasta 32 orang dan lain-lain sebanyak 3 orang. Okey, lokasi utama responden ini tertumpu di daerah Kota Kinabalu. Okey, analisis hasil dapatan kajian hak kebebasan bersuara, tahap kefahaman peruntukan perkara 10 Perlegaan Persekutuan Kebebasan Bersuara. Kajian ini bertujuan untuk mengupas dinamik kebebasan bersuara dengan memfokuskan kepada tahap yang pertama, tahap kefahaman responden terhadap perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Yang kedua, menganalisis jurang maklumat dalam literasi perlembagaan. Dan yang ketiga, menilai kepentingan kontrak sosial dan sejarah sebagai sempadan kebebasan. Tahap kepercayaan dan pengaruh kebebasan bersuara dalam sistem demokrasi. Yang pertama, majoriti besar daripada 52 responden mengiktiraf hak bersuara sebagai instrumen kritikal dalam mempengaruhi proses pembuatan keputusan dan pengurusan isu nasional. Dan yang kedua, kedaulatan rakyat. Hak kebebasan bersuara yang dijamin bahawa perkara 10 1-E Perlembagaan Persekutuan adalah nadi utama yang mengeratkan sistem demokrasi kita. Dan yang ketiga, kesedaran sivil. Keempat, tahap kesedaran sivil yang signifikan ini membuktikan bahawa masyarakat meyakini peranan mereka dalam takbir urus secara inklusif. Okey? Dan cabaran terhadap kelompok kecil 5.7% yang mengatakan perkara ini sering berpunca daripada kebimbangan terhadap penyalahgunaan hak dan kekeliruan antara sempadan hak asasi dengan batas perundangan. Okey, sambungannya pula seterusnya, analisis hak daripada kajian kebebasan bersuara ialah kebebasan bersuara dalam media sosial. Dapatan kajian menunjukkan kecenderungan responden untuk bersuara di media sosial berada pada tahap sederhana. Terdapat perbezaan pendapat yang signifikan mengenai terhadap keberanian menyuarakan pendapat di platform digital masa kini. Kelompok aktif sebanyak 51.9% mempunyai kesedaran terhadap hak kebebasan bersuara dan memanfaatkan ruang digital sebagai medium utama untuk berkongsi pendapat serta ekspresi pribadi. Kelompok pasif sebanyak 44.2% memilih bersikap pasif kerana bimbang akan implikasi penyampaian pendapat secara terbuka menggunakan platform sekadar sebagai pemerhati. Cabaran perundangan digital, dinamik ini mencerminkan cabaran besar dalam landscape digital Malaysia. Keresahan penggunaan sering dikaitkan dengan
Fakta Komunikasi dan Multimedia 1998, kebimbangan mengenai keterjaminan perlindungan undang-undang. Konflik perundangan, ketakutan terhadap implikasi penyampaian pendapat secara terbuka di ruang cyber. Oke, seterusnya kebebasan suara yang mempunyai batas tertentu. Antaranya, yang pertama, majoriti besar responden 50 orang, yaitu mewakili 96.2%, mengakui bahwa hak kebebasan bersuara di Malaysia adalah tidak mutlak dan mempunyai batas tertentu. Tahap kesedaran ini membuktikan masyarakat Cina akan kepentingan memelihara kontrak sosial dalam negara kita majmuk. Okey, saya teruskan dengan analisa hasil dapatan kajian hak kebebasan bersuara di Malaysia. Okey, dalam konteks kesan psikologi dan juga batas. Okey, impak ekspresi terbuka, kesan psikologi negatif iaitu 69.2%, iaitu seramai 36 orang responden bersetuju bahawa kritikan terbuka terhadap perkhidmatan awam mencemarkan imej kerajaan dan memberi kesan psikologi yang kurang baik. Okey, dari segi keseimbangan dan kesedaran, daripada sudut impak positif, wujud kesedaran tinggi mengenai batasan kebebasan bersuara dalam isu-isu sensitif yang melibatkan 3R. 3R ni tadi seperti saya terangkan adalah melibatkan agama, bangsa dan juga institusi beraja dan kes mahkamah yang sedang berjalan. Okey, dari segi sudut kawalan kendiri, pengguna media sosial mula memahami kepentingan menjaga keharmonian sebelum menyuarakan pandangan secara melampau. Dalam konteks pendidikan sasiah dan rohani pula, cabaran utama dalam memastikan teknologi digital menyokong pembentukan moral. Okey, ini tidak perlu menghakis nilai-nilai mulia dalam generasi muda lah. Itulah kesan positif dia. Dan rumusan analisis psikologi pula, imej kerajaan, kritikan tidak terkawal menjejaskan perspektif orang awam terhadap kredibiliti institusi kerajaan. Okey, konsistensi undang-undang, keberskanan undang-undang cyber perlu diperkukuh. Okey, agar lebih konsisten. Dan juga dalam konteks pendidikan awal, integrasi nilai rohani dalam literasi digital adalah kritikal. Okey, seterusnya mengenai dengan isu dan juga keadilan perundangan. Okey, dalam keadilan pelaksanaan AKMM 1998, okey, 23.1% bersetuju, 42.3% adalah tidak pasti dan 34.6% adalah lain-lain. Okey, dalam konteks ancaman berita palsu, 100% responden mencapai kata sepakat mutlak bahawa berita palsu adalah ancaman serius kepada keharmonian negara. Jika kita lihat berita palsu yang disebarkan, sememangnya akan mampu menggugat keharmonian negara kerana ianya adalah suatu berita yang tidak pasti dan dikongsi secara terbuka. Okey, manipulasi maklumat pula, peningkatan kes sensitif 3R ni dan keperluan menilai semula pendekatan undang-undang sebagai pelindung kedaulatan negara. Okey, dalam konteks penguatkuasaan dan kesekatan, sokongan tindakan dan drastik, 92.3% responden menyokong sekatan serta-merta terhadap akaun penyebar berita palsu. Okey, ianya membuktikan masyarakat mementingkan undang-undang sebagai benteng pertahanan bagi menjamin kestabilan awam. Okey, dalam konteks cadangan penambahbaikan daripada sudut pendidikan digital, perlu memperkasa literasi undang-undang dalam kalangan masyarakat awam. Okey, daripada sudut evolusi teknologi pula, perlu menambah baik undang-undang agar seiring dengan perkembangan kecerdasan buatan AI. Okey, kadang AI ini pun boleh membuat berita palsu. Jadi ianya perlu diperkasa literasi undang-undang cyber lah. Okey. Seterusnya dalam segi konteks ketelusan, ianya bagi memastikan mekanisme perundangan berfungsi sebagai pelindung kedaulatan yang telus. Okey. Okey, saya teruskan dengan pembentangan seterusnya, iaitu tragedi kematian pelajar dan perintah larangan isu hak kebebasan bersuara ini. Okey, isu pilihan berkaitan, ianya adalah kes seperti kita tahulah kes Zahra Karina. Okey, kronologi dan respon kerajaan. Okey, insiden kronologi kes ini, okey, tragedi asrama di Sekolah Menengah Agama Tun Datuk Mustafa Kota Kinabalu mencetuskan pelbagai spekulasi yang meluas. Okey, respon KPM pula iaitu Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengarahkan ruang siasatan profesional tanpa provokasi awam. Okey, objektifnya adalah untuk memelihara integriti siasatan dan melindungi privasi keluarga mangsa. Okey, di segi gag order iaitu perintah larangan. Okey, fungsi perundangan mahkamah. Mahkamah kanak-kanak mengeluarkan gag order bagi menghalang identiti dan juga bukti, iaitu pendedahan butiran prosiding, identiti pihak terlibat iaitu pesalah kanak-kanak dan bahan bukti kepada umum. Okey, daripada sudut konteks subjudis,
menyekat kenyataan yang berpotensi menjejaskan keadilan pembicaraan sebelum putusan muktamad. Okey, Asas Perundangan Perlindungan Seksyen 15 Akta Kanak-Kanak 2001 yang mana menerangkan mewajibkan perlindungan kerahsiaan identiti kanak-kanak yang terlibat dalam prosiding undang-undang. Prinsip utamanya adalah dalam kes ini best interest of the child, yang mana kepentingan terbaik kanak-kanak mengatasi keterusan mutlak sistem kehakiman dalam kes sensitif. Dari segi konteks kematangan etika awam zaruri, iaitu menghormati perintah mahkamah adalah satu kemestian yang bagi menjamin keadilan yang saksama. Daripada sudut keseimbangan, kebebasan menyuarakan pendapat sentiasa tertakluk kepada batasan perundangan demi keselamatan sosial. Dan yang terakhir sekali, aktivisme digital, walaupun kata warga komuniti orang awam ini mahukan keterusan, namun kepatuhan kepada akta kanak-kanak adalah keutamaan perundangan Malaysia. Terima kasih Arsyad. Saya akan meneruskan slide yang seterusnya, iaitu mengenai isu pilihan berkaitan, iaitu isu sensitif mengenai menghina agama. Okey, seperti mana kita yang sedia maklum, kes jurugambar syarikat produksi 2019, iaitu Zamri Abdul Razak, 54 tahun, mempunyai hantaran Facebook pribadi bersifat jelek yang menghina agama Hindu pada Mac 2019. Ini di bawah Seksyen 233-1-E Akta Komunikasi dan Multimedia. Hukuman denda 15,000 atau 12 bulan penjara. Iaitu seterusnya, prinsip kehakiman Malaysia mempunyai keadilan sosial, kesedaran rendah, kontrak sosial. Langkah pemeriksaan dan masa hadapan pendidikan mendesak. Kekuatan pelaksanaan hak kebebasan bersuara yang pertama, pemerkasaan infrastruktur digital. Komitmen kerajaan dalam memperkasakan rangkaian internet menjadi pemangkin utama suara rakyat. Sokongan terhadap strategi pendigitalan. Responden bersetuju strategi kerajaan berada pada landasan tepat untuk mengangkat martabat suara rakyat. Capaian meluas, akses maklumat tanpa batas geografi. Agenda KPM, integrasi pendigitalan sejak peringkat sekolah. Kesedaran mental, membentuk belia yang matang dalam inspirasi global. Yang kedua, wira digital, iaitu sukarela cyber, jago digital Malaysia. Kemunculan golongan proaktif yang membantu kerajaan mengimbangi arus teknologi maklumat. Terdiri pada 3 bahagian. Pembentangan pertama, maklumat jahat atau fitnah. Ejen perubahan sosial tanpa imbalan material. Memupuk etika berkomentar yang sihat. Kelestarian kontrak sosial acuan Malaysia. Itu adalah yang ketiga. Interaksi nilai kontrak sosial dalam demokrasi. Kesedaran sivik tinggi terhadap batas. Sistem inklusif mengimbangi suara dan kestabilan. Saya teruskan dengan kelemahan pelaksanaan hak kebebasan bersuara. Dalam sudut konteks isu kepakaran dan juga pembuktian. Sebanyak 42.3% keyakinan masyarakat sederhana, iaitu hanya 22 responden bersetuju bahawa keadilan dilaksanakan secara berkesan di bawah AKMM 1998. Ini adalah kerana kekangan forensik, kekurangan pakar forensik digital yang kompeten melambatkan pengumpulan bukti fitnah cyber, iaitu dalam rujukan Nur Sarida tahun 2022. Penyelesaian berlarutan, tempoh siasatan yang lama menjejaskan persepsi orang awam terhadap keberkesanan sistem keadilan yang sedia ada di Malaysia ini. Dalam konteks tanggapan negatif dan juga manipulasi, dominasi iaitu laskar cyber. Kehadiran ejen yang berbayar yang memanipulasi naratif menyebabkan suara jujur rakyat Malaysia itu sendiri menjadi kabur. Yang mana pelabelan propaganda, pandangan jujur sering dilabel sebagai agenda tertentu. Ianya membantutkan ketelusan perbincangan cyber. Salah erti kritikan, yang mana kritikan membina disalah ertikan sebagai tindakan menghasut akibat manipulasi maklumat yang terancang.
Okey, dari segi konteks analisis perbandingan serantau, okey, Malaysia, cabaran tertumpu kepada manipulasi naratif, digital dan perspeksi negatif terhadap ketulusan suara rakyat. Okey, di dalam Malaysia. Manakala di Indonesia, ancaman lebih ekstrim serangan cyber doxing iaitu mendedahkan data pribadi dan tanggapan fizikal terhadap kritikan. Rujukan daripada Amnesty 2022. Okey. Seterusnya berkenaan dengan cadangan penambahbaikan. Okey, cadangan penambahbaikan yang dicadangkan ada 3, iaitu pertama, perlunya penubuhan Majlis Media Malaysia. Okey, mekanisme semak dan imbang yang mana entiti bebas yang bertindak mengimbangi kuasa badan kawal sedia ada seperti MCMC. Dia punya keperluan tugas adalah untuk mengatasi persepsi negatif terhadap kelewatan kes cyber, seterusnya memantau aktiviti manipulatif Laskar Cyber, dan yang terakhir sekali adalah untuk menetapkan kod etika kewartawanan yang lebih sistematik. Okay, yang kedua adalah literasi digital dan etika, iaitu sebanyak 92.3% sokongan responden. Dari segi konteks integrasi pendidikan digital perlu diintegrasikan dengan pembentukan sahsiah dan etika bermula dari peringkat sekolah hingga universiti. Okey, ianya bagi menangani propaganda Laskar Cyber untuk kepentingan peribadi. Yang kedua, meningkatkan kesedaran undang-undang cyber yang masih rendah. Dan yang terakhir sekali adalah melahirkan rakyat yang mahir, telus dan matang dalam membicarakan pendapat. Okey, cadangan yang ketiga adalah hala tuju daripada sudut masa depan, ketulusan. Okey, sistem pemantauan bebas menjamin integriti maklumat. Daripada konteks keadilan pula, proses penyelesaian kes yang lebih pantas dan juga lebih adil. Dan yang terakhir sekali adalah kematangan, iaitu masyarakat yang beretika dalam menggunakan hak kebebasan bersuara. Cabaran era digital, media sosial adalah instrumen utama. Namun, terancam oleh manipulasi Laskar Cyber dan batasan perundangan ketat. Undang-undang Kezara Khairina dan Zamri Abdul Razak membuktikan tindakan punitif penting untuk membendung naratif kebencian. Okay, dari segi pendidikan dan jati diri, membina daripada akar umbi. Peruntukan etika digital bermula seawal sekolah dan universiti. Matlamatnya antaralah melahirkan rakyat yang bukan sekadar berani, malah memiliki jati diri digital yang tinggi. Kebebasan harus disulam dengan nilai etika sebagai alat pembangunan perpaduan negara. Rakyat Malaysia memerlukan kerangka kebebasan yang mengutamakan nilai keharmonian, kesejahteraan serta keselamatan nasional secara holistik. Selamat bebas dari provokasi melampau, telus berdasarkan fakta dan kebenaran, matang bertanggungjawab secara aktif. Tanggung jawab bersama menjamin keharmonian Malaysia. Sekian daripada kami, saya dan Arsyad mengakhiri pembincangan kami.